Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini, cikgu akan mengajar topik membahagi tahun 2. Baik, kita tengok yang pertama, 18 kita akan bahagikan dengan 2. 18 kita akan bahagikan dengan 2. Jadi, kita buat bentuk lazim. Kita buat bentuk lazim. 18, buat pintu, buat bumbung, bahagikan dengan 2. Baik, bila bahagi 2, kita kena buat sifir 2 lah. Buat sifir 2 sampai kita jumpa 18. Buat sifir 2, 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10 tambah 2, 14, 12 tambah 2, 14 tambah 2, 16 tambah 2, 18. Jadi bila dah lengkap, jadi kita tengok bila kita dah jumpa, sebenarnya ini sifir ni dah lengkap lah sampai 9 saja. Untuk membahagi kita hanya buat sampai 9 saja. Tapi memang betul pun untuk yang ini 18, dia memang sampai terakhir sekali. Kita lihat 18 kat sini. Jadi kita akan guna tolak 18. 8 tolak 8 sifar, 1 tolak 1 sifar. Jadi kita kira 18 ni bilangan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 ni bilangan yang ke 9. Maka jawapan dia 9. Baik, cikgu teruskan kepada contoh yang berikutnya. 10 bahagi dengan 5. 10 bahagi 5. Jadi kita buat bentuk lazim dulu. 10 bahagi 5. Kemudian kita buat sifir 5. Buat sifir 5. 5, 10, 15, 20 tambah 5. Sifir 5 tambah 5, 25, 30, 35, 40, 45. Baik, ini cikgu tunjukkan lengkap untuk siapkan sifir 5. Tapi untuk membahagi ni, disebabkan kita dah jumpa dah 10 ni. Kita dah jumpa 10 ni, jadi tak perlu kamu buat sampai 45 ni. Ni cikgu buat ni saja nak tunjukkan kamu sifir yang perlu kamu buat bagi membahagi. Jika nombor lebih besar, mesti buat sampai 9 kali. Jadi ni sebab kita dah jumpa dah jumpa 10. Di 10 ni ada di sini. Bilangan yang kedua ni. Jadi tolak 10, letak situ. Sifar tolak sifar, sifar. 1 tolak 1, sifar. 10 ni bilangan keberapa? Kita kira 1, 2. Jadi 2 berada di atas. Maka jawapan dia 2. Baik, contoh yang berikutnya, 42 kita bahagikan dengan 6. 42 kita bahagi dengan 6. Jadi buat bentuk lazim, 42 bahagi 6. Kemudian kita buat sifir 6. Buat sifir 6. 6, 12, 18 tambah 6, 24, 30, 36, 42. Tengok. Ada, jumpa dah 42. Kita dah jumpa 42 dah. Dah jumpa kan 42 kan? 42 di sini. Jadi terus kita guna. Tak perlu buat sampai habis pun. Jadi tolak 42. Kita kira 42 bilangan yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 42 bilangan yang ke-7. Maka jawapan yang kita tulis di atas ni ialah 7. Okey, kita pergi pada contoh yang berikutnya. 36 kita bahagikan dengan 8. Jadi kita lihat contoh ni, adakah hasil bahagi ni mempunyai baki? Buat bentuk lazim. Buat bentuk lazim. 36 bahagikan dengan 8. Jadi bahagi 8 kita buat sifir 8 lah. 8 tambah 8, 16 tambah 8, 24 tambah lagi 8, 32 tambah lagi 8, 40 tambah lagi 8, 48. Jadi tak perlu buat sampai 9, dah cukup. Sebab kita nampak 36 ni dah lebih dah. Jadi kita lihat di manakah 36. 36 berada di antara 32 dan 40. Jadi bila 36 berada di antara 32 dan 40, kita kena guna 32. Tak boleh guna 40. Kita tak boleh guna yang lebih, kena guna yang kurang. Jadi kita akan guna tolak 32.
2. Tolak macam biasa. 6 tolak 2, 4. 3 tolak 3, 0. Kita kira 32 ni bilangan yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Maka di atas kita letak 4. Dan jawapan akhir yang kita perolehi bagi soalan ni ialah, cikgu tulis kat bawah ni, 4 baki 4. Ni yang baki 4 ni. Baki 4 di sini. Baki 4 di sini. Ni jawapan akhir dia. Teruskan pada soalan yang berikutnya. 23 kita bahagikan dengan 6. 23 kita bahagikan dengan 6. Buat menggunakan kaedah bentuk lazim. Pembahagian bentuk lazim. 23 bahagi 6. Jadi kita buat sifir 6. Sifir 6. Bahagi 6 kita buat sifir 6. 6 tambah 6, 12 tambah 6, 18 tambah 6, 24 tambah 6, 30 tambah 6, 36. Dah cukup. Dah lebih dah ni. Jadi kita lihat di manakah 23 dalam sifir 6 ni. 23 ni. 23 berada di antara 18 dan 24. Sekiranya ikut turutan, bila kita bilang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi 23 berada di antara 18 dan 24. Maka kita akan guna 18. Mesti guna yang kurang, tak boleh guna yang lebih. Sebab sekiranya kamu guna 24, 23 tak boleh tolak dengan 24. Syarat penolakan mesti besar tolak kecil. Jadi di sini kita akan guna 18. Jadi tolak 18. Tolak 18. Jadi kita bilang, bilang dulu 18 ni bilangan keberapa? 1, 2, 3. 18 ni bilangan yang ketiga. Jadi nak tolak 23 dengan 18 ni, tolak macam biasa. 3 tak boleh tolak dengan 8. Jadi ambil 1 daripada 2. 2 jadi 1. 3 ni akan jadi 13. Jadi 13 tolak 8. 13 tolak 8 berapa? 13 tolak 8 kamu akan dapat 5. 1 tolak 1, 0. Maka jawapan akhir bagi soalan ni ialah 3 baki 5. Ni baki 5 ni. Baik, kita teruskan kepada soalan berikutnya. 83 kita bahagikan dengan 9. Baik, kita tengok soalan ni ada baki ke tidak. Jadi kita buat menggunakan kaedah bentuk lazim. 83 bahagi 9. Cikgu buat teratas kali ni. Jadi kita buatlah sifir 9. 9 tambah 9, 18. Tambah 9, 27. Tambah lagi 9, 36. Tambah lagi 9, 45. Jauh lagi ni 83 ni. Tambah lagi 9, 54. Tambah lagi 9, 63. Tambah lagi 9, 72. Tambah lagi 9, 81. Baik, ini merupakan sifir yang lengkap. Sifir yang lengkap maksud cikgu, untuk pembahagian sifir yang lengkap mesti ada 9 kali. Kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 83 ni lebih daripada 81. Maka bila kita kira, bila kita lihat di sini 83 berada selepas 81, maka kita akan guna 81 lah. Kita akan guna 81. Tolak 81. Jadi tolak 81. Tolak 81. Jadi tolak 81. Dan kita telah bilang tadi 81 ni bilangan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 81 ni bilangan yang ke-9. Jadi 9 berada di atas. 3 tolak 1 macam biasa. 2. 8 tolak 8, 0. Maka jawapan akhir bagi soalan ni ialah 9 baki 2.
Okey, contoh yang berikutnya. Ini melibatkan pembahagian dengan 2 digit. Tapi pembahagian dengan 10 sahaja. Mudah sahaja. Bahagian dengan 10, kita buat bentuk lazim. 780 bahagikan dengan 10. Sangat mudah. Sifar 10 ialah sifar 1 je. Cuma kita tambah sifar sahaja di belakang. Jadi kita buat sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Mesti sampai 9 sahaja, tak boleh lebih. 9 kali sahaja. Jadi kita lihat, kita nak bahagi yang pertama ni. Tengok 7 ni tak boleh bahagi dengan 10 ni, sebab 7 ni kecil. Jadi kita akan gabungkan jadi 78. Jadi 78 ni boleh bahagi dengan 10, sebab 78 ni lebih besar daripada 10. Jadi kita cari di mana 78 dalam sifar 10. 78 berada di sini. Berada di antara 70 dan 80. Maka kita akan guna 70. Jadi tolak 70. Tolak 70. Jadi 70 ni bilangan berapa kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan yang ke-7. Jadi 7 kita tulis di atas 8, sebab kita jadikan dia 2 digit nombor untuk kita mencari dalam sifar 10 ni. Jadi 7 berada di atas 8. Dah selesai lah. Tolak macam biasa. 8 tolak sifar 8, 7 tolak 7 sifar. Jadi ni setelah tolak ni, kita kena turun sifar ni letak sebelah 8. Itu cara dia. Baik, 80. Kita cari 80 dalam sifar 10. Ada tak? Jadi bila kita lihat dalam sifar 10 ni ada 80 berada di sini. Jadi tolak 80. 80 ni bilangan keberapa? Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 80 ni bilangan yang ke-8. Jadi tulis atas ni. Jadi ini kita tolak, dapat sifar. Maka jawapan yang kita dapat bagi soalan ni ialah 78. Baik, kita pergi pada contoh yang berikutnya. 200 kita bahagikan dengan 10. 200 kita bahagikan dengan 10. Kita buat guna kaedah bentuk lazim. Jadi 200 bahagi dengan 10. Jadi kita buat sifar 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian kita teruskan. 2 tak boleh bahagi dengan 10, sebab 2 kecil, 10 besar. Jadi kita gabungkan jadi 20. 20 boleh dibahagikan dengan 10, sebab 20 lebih besar daripada 10. Jadi kita cari 20 mana? Ni 20 ada di sini. Jadi tolak 20. Sifar tolak sifar. Sifar tolak apa? Sifar. Jadi 20 ni bilangan keberapa kita kira? 1, 2. Bilangan yang kedua. Jadi letak 2 ni di atas sifar ni, digit yang kedua, sebab kita dah gabungkan jadi 20. Jadi turun sifar. Jadi bila turun sifar, baik, sifar ni bila kita cari dalam sifar 20 tak ada. Memang tak ada, dia berada kat atas ni sifar ni. Jadi ni, bilangan ni pun sifar lah. Jadi tolak sifar ni. Jadi atas ni pun sifar. Jadi kita hasil tolak di bawah ni, kita akan dapat sifar. Maka jawapan bagi soalan ni kita akan dapat 20. Okey. Cikgu teruskan kepada soalan berikutnya. 425 kita bahagikan dengan 10. Buat guna kaedah bentuk lazim. 425 bahagi 10. Buat sifar 10 dulu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Baik, bila dah siap sifar 10, kita proses membahagi yang berikutnya. Baik, 4. Bolehkah 4 bahagi dengan 10? Tak boleh.
Sebab 4 lebih kecil daripada 10, maka kita akan gabungkan jadi 42. Baik, kita cari 42 dalam sifar 10. 42 berada di antara 40 dan 50. Maka kita akan guna 40 lah. Jadi tolak 40. Kita kira 40 ni bilangan keberapa? 1, 2, 3, 4. 40 ni bilangan yang ke-4. Maka 4 kita letak di atas digit yang kedua yang ni. Jadi kita tolak macam biasa. Tolak macam biasa. 2 tolak sifar 2. 4 tolak 4 sifar. Jadi turun 5 ni kita letak sebelah 2. Jadi kat sini kita dapat 25. Nombor ni jadi 25. Jadi kita cari 25 dalam sifar 10. Di mana 25? 25 berada di antara 20 dan 30. Maka kita akan guna yang atas. Ingat, mesti guna yang kurang. Kita akan guna 20. Jadi tolak 20. Jadi 5 tolak sifar 5, 2 tolak 2 sifar. Jadi 20 ni bilangan keberapa? 1, 2. Jadi 20 ni bilangan yang kedua. Jadi kita letak di atas 2. Maka jawapan untuk soalan ni ialah 42 baki 5. Baki 5 ni lah. Ni yang bawah ni ialah baki 5.